FDI negara kita merudum teruk untuk suku kedua tahun 2023. Habis tu, yang Perdana Menteri pergi berjalan sana berjalan sini tu, dia buat apa sebenarnya? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya terpaksa membawakan berita yang kurang cantik ini kepada anda. FDI negara kita ataupun pelaburan asing yang masuk ke negara kita ini telah merudum, minta maaf, telah menyederhana ke angka 3.1 bilion ringgit sahaja untuk suku kedua tahun 2023 ini. Ini merupakan satu penurunan yang begitu besar sekali sebab pada suku pertama tahun 2023, FDI negara kita telah mencatatkan angka 12 bilion ringgit dan jumlah 3.1 bilion itu jauh lebih rendah berbanding dengan suku kedua tahun 2022 zaman Ismail Sabri iaitu sebanyak 18 bilion ringgit. Penurunan yang begitu mendadak sekali tuan-tuan sekalian. 18 bilion ringgit itu untuk suku kedua tahun 2022 jauh lebih banyak berbanding dengan separuh pertama tahun 2023. Separuh pertama tahun 2023 zaman PMX ini, jumlah FDI yang masuk ke negara kita hanyalah 15.1 bilion ringgit. Bahkan kalau kita nak bandingkan pada zaman Muhyiddin Yassin tahun 2021, suku kedua mencatatkan angka 11.96 bilion ringgit, jauh lebih banyak berbanding dengan 3.1 bilion ringgit zaman PMX. Padahal ketika itu zaman Muhyiddin Yassin masih lagi belum bebas daripada cengkaman COVID-19. Jadi benda ini sebenarnya telah mendatangkan pelbagai persoalan. Yang utamanya tuan-tuan sekalian, bukankah Perdana Menteri sentiasa melaungkan bahawa beliau telah bawa masuk pelaburan yang bernilai 170 bilion ringgit dari China? Dia telah sign MOU ini, MOU itu dengan mana-mana syarikat dekat China yang menjanjikan pulangan yang begitu banyak dalam bentuk pelaburan ke negara kita ini. Dan macam-macam lagi lah yang PMX claim beliau telah bawa masuk pelaburan ke negara kita ini. Tengok-tengok, cuma 3.1 bilion ringgit saja untuk suku kedua dan 15 bilion untuk sepanjang tahun 2023 sampai ke bulan Jun. Ini merupakan satu kepelikan tuan-tuan sekalian. Tapi sebenarnya, kalau anda perhatikan, dia tak pelik pun. Sebab yang Perdana Menteri sebut itu, semuanya adalah MOU. Beliau pergi ke China, jumpa dengan syarikat-syarikat besar dekat China, beliau cuma tanda tangan MOU. Beliau cuma menyaksikan wakil perniagaan daripada Malaysia tanda tangani MOU dengan wakil perniagaan daripada China. MOU itu ialah Memorandum of Understanding ataupun Memorandum Kesefahaman. Maksudnya kat sini ialah memorandum itu cuma nak beritahu yang aku faham kau nak berlabur dan kau faham yang aku rasa aku nak berlabur. Itu saja. Dia bukan macam satu agreement yang konkret di mana kalau okey kau sign memang kau akan berlabur dekat negara aku. Bukan. MOU itu cuma persefahaman. Aku faham, kau faham. Itu saja. Dan tidak ada jaminan, tuan-tuan puan-puan sekalian, MOU yang telah ditandatangani oleh Perdana Menteri ataupun mana-mana wakil perniagaan Malaysia dengan wakil perniagaan China itu akan menjadi kenyataan, akan berubah menjadi MOA, Memorandum of Agreement. Tak ada. Itu masalahnya. Anak-anak papa memang berbangga bila Perdana Menteri dah sign MOU itu, MOU ini dan sebagainya. Dan bila kita beritahu yang desain tu cuma MOU, belum ada apa-apa yang konkret, anak papa kata kita dengki, kita palatau, tak tahu apa-apa. Dan lihatlah nanti pelaburan masuk. Dan sekarang anda nak cerita apa masalahnya. Tapi itulah tuan-tuan sekalian. Sebenarnya untuk mengatasi masalah ini, pelaburan tak nak masuk ke negara kita ini senang saja. Kerajaan kena mengurangkan defisit kepercayaan pelabur asing ke negara kita ini. Tetapi itulah tuan-tuan sekalian, benda itu bukan senang nak dibuat. Sebab anda perhatikan saja bursa kita. Penjualan pembelian equity dekat bursa kita ini masih lagi mencatatkan nilai negatif. Masih banyak lagi equity-equity dekat bursa kita yang telah dijual oleh para pelabur asing ini. Dan sampai ke hari ini, pelabur-pelabur institusi tempatan kita terpaksa cover, bail out equity-equity yang telah dijual tersebut. Dan belum cerita lagi tentang DNAA kes Zaid Amidi yang menyebabkan pelabur lagi tidak yakin dengan negara kita ini. Sebab mereka melihat bahawa kerajaan kita ini seolah-olah macam orang kata apa, bersama-sama dengan pihak yang korup dan sebagainya. Bukan mereka tidak teliti perkembangan kes Zaid Amidi. Mereka teliti belaka. Bahkan mereka meneliti kes itu dengan lebih detail berbanding kita teliti sebenarnya. Sebab dekat media barat mereka tak ada tapis-tapis tau. Dekat media kita ini ada cover-cover lain lagi masalahnya. Dan pelbagai lagi perkara yang menyebabkan pelabur-pelabur luar ini masih lagi ada defisit kepercayaan yang sangat besar
dan ini menyebabkan mereka tidak mahu melabur dekat negara kita ini. Itu masalahnya. Tetapi nak buat macam mana tuan-tuan sekalian? Pelabur-pelabur ni pun tengok negara kita ni pun macam kelang kabut. Sebab diterajui oleh kerajaan yang terang-terangan kata, ini kerajaan kami boleh buat sesuka hati kami. Ni semua salah senyap Hamzah dah ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.